Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita akan belajar bahasa Arab iaitu jumlah ismiyah. Okey, buka buku Lughatul Quran, buku teks tahun 5 ya. Okey, tahun 6, buku tahun lepas ada lagi kan? Okey, buka buku Lughatul Quran. Okey, kita nak belajar tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Pada tahun 6 mungkin mereka masih ingat ataupun ingat lupa. Tapi mereka dah pernah belajar jumlah ismiyah ni. Okey, bagi tahun 5 mungkin ini perkara baru ya. Jumlah ismiyah adalah ayat yang bermula dengan isim. Macam dalam bahasa Melayu ni kita kata ada subjek. Subjek. Dan predikat. Okey, kita tengok muka surat 36 buku teks. Okey. Istami' wa antiku, maksudnya dengarkan dan tuturkan. Okey, ikut ustazah baca ya. Muhammadun qa'imun fil fasli. Muhammadun qa'imun fil fasli. Yang kedua, Aisyatun qa'imatun fil fasli. Aisyatun qa'imatun fil fasli. Yang seterusnya, Aliyun jalisun alal kursiyyi fil idarati. Aliyun jalisun alal kursiyyi fil idarati. Seterusnya, Fatimatu jalisatun alal kursiyyi fil maktabati. Fatimatu jalisatun alal kursiyyi fil maktabati. Okey. Keempat-empat gambar ni menunjukkan suasana sekolah. Terdapat 4 ayat bahasa Arab ni. 4 ayat ini bermula dengan subjek, iaitu jumlah bermula dengan ismiyah lah kalau bahasa Arab kita ni nak belajar sekarang ni. Okey, kita tengok apa maksudnya. Muhammadun qa'imun fil fasli ni bermaksud Muhammad berdiri di dalam kelas. Okey, seterusnya Aisyatun qa'imatun fil fasli ni bermaksud Aisyah berdiri dalam kelas. Seterusnya, Ali jalisun ala kursi fil idarah yang bermaksud Ali duduk di atas kursi dalam pejabat. Fatimatu jalisatun ala kursi fil maktabati. Yang bermaksud Fatimah duduk di atas kursi dalam perpustakaan. Okey, yang ustazah merah-merah ni ini merupakan subjek kalau dalam bahasa Melayu, tapi dalam bahasa Arab kita panggil isim lah. Isim apa kita nak ceritakan pasal apa ni? Kita cerita pasal Muhammad. Muhammad buat apa? Berdiri dalam kelas. Apa-apa yang bermula dengan nama atau nanti ustazah akan terangkan ada lagi ciri-cirinya, itu dipanggil jumlah ismiyah. Jumlah tu maksudnya ayat, ismiyah adalah isim yang bermula dengan isim. Maaf ya ustazah agak tak sihat. Okey, sorry. Okey, seterusnya, apa itu jumlah ismiyah? Okey, jumlah ismiyah ialah ayat yang bermula dengan kata nama macam ustazah cakap tadi, isim. Isim tu apa? Apa isim tu nak tahu tu? Iaitu nama orang macam tadi Muhammadun, Ali, Fatimah, Aisyah. Okey. Seterusnya kata ganti nama. Okey. Contoh kalau tak ada nama orang dalam ayat tu, tiba ada huwa, huma ke huwa talibun. Apa dua perkataan tu kalau ada huwa di permulaan ayat itu dipanggil jumlah ismiyah juga. Okey, seterusnya kata tunjuk. Kata tunjuk ni haza, hazihi, tilka, ulaika. Ayat isim isyarah tu, ingat tak isim isyarah? Apa-apa ayat yang bermula dengan isim isyarah dia merupakan jumlah ismiyah juga. Seterusnya ada alif lam. Alif lam ni kalau kita nak kata alif lam makrifah lah. Apa alif lam makrifah ni? Alif lam makrifah ni dia alif lam yang khas, bukan kata nama khas lah kalau kita nak senang faham. Tapi dia dikhususkan. Okey, ustazah terlepas tadi. Apa yang permulaan ayat dipanggil mubtada, apa-apa permulaan akhir ayat dipanggil khabar. Okey, tengok nama dan dhammah.
Okey, Ustaz terangkan salah satunya itu nama dan domah. Muhammadun qa'imun fil fasli, Ali jalisun ala kursi fil idara. Okey. Aisyah tu qa'imatun fil fasli, Fatimah tu jalisatun ala kursi fil maktabati. Kalau perasan, jumlah ismiyah ni dia bermula dengan nama, dan nama tu di hujung huruf tu, contoh kita ambil Muhammadun, dun tu dia ada dhammah. Ali pun sama, tapi Ustazah tinggal dhammah lah, minta maaf ya. Aisyah, Fatimah pun sama. Jika contoh kita tengok ayat-ayat ada nama tapi dia ada kat tengah-tengah. Kat tengah-tengah. Dia tu berbaris atas. Itu bukanlah jumlah ismiyah. Okey? Jumlah ismiyah ingat yang first mesti di awal ayat. Dan di perkataan tu ada dhammah. Okey? Okey, tengok muzakkar mufrad. Okey, dalam dua ayat ni ada dua jenis, iaitu satu muzakkar, satu muannas. Okey, muzakkar ialah untuk lelaki, ayat tu untuk lelaki. Muhammadun memang lelaki ya, nama lelaki. Ali nama lelaki. Kalau Aisyatun, Fatimah ni muannas. Okey, bila kalau perasan Muhammadun qaimun, dia lepas daripada subjek tu, lepas pada isim Muhammad tu, apa-apa perkataan selepas dia mestilah dhammah. Dia mengikut subjek. Ingat, apa-apa ayat yang selepas isim dia mestilah mengikut baris isim tu. Contoh Muhammadun qaimun. Okey. Macam Aliyun jalisun, dia ikut. Kalau dia contoh, kalau Muhammad tu dua orang, Muhammadan ni dia kena ikut bilangan yang sama, qaimani. Kalau yang bawah pula, kalau kita perasan ini Aisyatun qaimatun ni perempuan, kan? Kalau Aisyatun qaimatun, Aisyatun tu qaimatun tu dia kena ikut Aisyah. Qaimun tu kita kena tambah marbutah. Sebab apa? Dia kena ikut subjek tu. Okey, Ustazah ulang semula. Isim yang perempuan atau lelaki, selepas isim tu, perkataan tu dia kenalah ikut jenis isim tu. Kalau jenis isim tu mufrad, iaitu tunggal, tunggallah perkataan selepas tu. Contoh Muhammadun qaimun. Kita cerita pasal Muhammad, dia berdiri. Dia tak ada tambahan huruf apa-apa. Kalau perkataan tu perempuan, macam Aisyah tu muannas tu kan, Aisyah kan perempuan. Sebab perkataan tu dia tak boleh jadi qaimun. Dia mesti qaimatun. Sebab apa? Dia kena ikut subjek tu. Kita kena ikut perkataan yang memula dari isim tu. Sebab apa? Kita nak menceritakan pasal orang tu. Muhammad berdiri, Aisyah berdiri. Macam itulah. Okey, tak apa. Kita tengok pula yang seterusnya. Ini saya tak boleh panjang-panjang lagi, nanti kamu pening. Okey, tak apa. Okey, seterusnya nak kenal isim lagi ialah kata ganti nama. Ingat tak kata ganti nama kita ada belajar dulu? Kita ada belajar dalam subjek lughati, iaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Siapa yang dapat kuasai itu? Alhamdulillah, mudah, senang. Okey, tengok ayat yang pertama ni. Anta at-talibu zakiyan. Yang maksud kamu pelajar yang bijak kan? Okey. Tengok, apa yang mulanya? Yang bermula adalah anta. Anta domir. Bila apa-apa ayat yang bermula domir, itu kita panggil jumlah ismiyah. Ingat istilah ni, jumlah ismiyah. Seterusnya, nahnu nal'abu kuratul qadami. Okey, kita Ustazah ambil ayat jamak lah. Yang nahnu ni. Nahnu ni apa maksudnya? Nahnu bermaksud kami. Kami bermain bola sepak. Jadi, nahnu ni merupakan jumlah ismiyah.
kata ganti nama. Kita guna domir untuk apa? Untuk jadikan dia jumlah ismiyah. Seterusnya, nak tahu jumlah ismiyah tu macam mana? Pada permulaan ayat tu ada isim isyarah, iaitu haza, hazihi. Ingat tak kita masa darjah 3 ke darjah 4 ada belajar tentang isim isyarah ni? Ingat? Okey, contoh. Haza qalamun, ini pen. Haulai ashabi, mereka sahabat-sahabatku. Okey, ini walaupun sikit je perkataan, ini dah jadi sempurna, iaitu jumlah ismiyah. Sebab apa jumlah ismiyah? Dia bermula dengan isim isyarah. Macam mana Ustazah nak tahu isim isyarah tu? Kamu kena ingatlah apa itu isim isyarah tu. Seterusnya, alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah ni adalah apa-apa ayat yang bermula dengan alif lam, itu dipanggil alif lam ma'rifah lah. Ini bukan tajwid ya, ini bahasa Arab. Bukan alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Ini alif lam ma'rifah. Senang Ustazah bagi kamu faham. Alif lam ma'rifah ni macam kata nama khas. Sebab macam mana boleh kata nama khas? Tak ada huruf besar pun. Tak, dia macam dikhususkan untuk orang tu nak tujukan. Macam contohlah, itu ustazah. Macam itu. Itu ustazah yang cantik. Bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab kita cakap al-muallimatu jamilatun. Macam tu. Okey, ini contohnya. Dalam buku teks tu ada, dalam buku salah sebelah, al-muallimu karimu, yang maksud cikgu yang mulia. Cikgu, bukan cikgu tu umum tau. Cikgu ditunjuk. Oh, cikgu tu cikgu yang mulia. Al-muallimatu karimatu, cikgu perempuan yang mulia. Okey, walaupun ditambah alif lam, tetap perkataan ni sama saja. Ingat, bila ada alif lam pada permulaan perkataan tu pula berada di awal ayat, kita panggil jumlah ismiyah. Okey? Ustazah ulang lagi sekali. Apabila perkataan tu ada alif lam, dia berada pada permulaan ayat, kita panggil dia jumlah ismiyah. Okey. Okey, itu buat pengenalan dulu. Kita belajar jumlah ismiyah, iaitu kata nama yang bermula. Jumlah ismiyah tu jika permulaan ayat ada kata nama, iaitu isim. Apa kata nama tu? Ada nama orang, kata ganti nama iaitu domir. Bahasa Arabnya isim isyarah, kata tunjuk. Salah satu, bukan semuanya ada. Kena salah satu tu ada, itu dipanggil jumlah ismiyah. Dan lagi satu, ada alif lam. Alif lam ma'rifah tu lah yang Ustazah cakap tadi tu. Okey, benda ni memang agak sukar lagi bagi pada yang baru permulaan. Tak apa, nanti Ustazah akan bagi kuis. Ustazah tengok tahap kefahaman koma. Next time Ustazah akan terangkan, kita gunakan soalan spot UPKK ya. Ustazah akan carikan, kita akan buatlah latihan untuk bagi kamu faham. Okey, itu sahaja. Apa-apa boleh WhatsApp Ustazah, tanya Ustazah kalau tak faham. Okey, kita sudahi.